3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Tangisan kesengsaraan tidak pernah berhenti. Di setengah negara, penduduknya mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Di mana kita? Ayo gandakan pahala dengan menyumbang kepada projek-projek kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islami Relief. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan KPM akan terus memberi tumpuan kepada mengukuhkan pentaksiran dalam membangunkan kurikulum baharu persekolahan bermula tahun 2027. Menteri Bertanggungjawab Fadlina Siddiq menjelaskan bahawa kurikulum tersebut amat penting terutama selepas ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dimansuhkan pada tahun 2021 serta mahu memastikan pihak berkepentingan memahami matlamat yang disasarkan oleh pihak KPM. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan membincangkan dan meneliti cadangan berhubung pengecualian moratorium bagi penawaran pengajian undang-undang di Institut Pengajian Tinggi IPT Sabah. Sehubungan itu, menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Muhammad Yusof Abdal, perkara tersebut akan dibincangkan dalam mesyuarat pembentangan semula laporan akhir kajian hala 7 pengajian undang-undang di Malaysia pada hujung bulan ini. Akhir sekali, Universiti Teknologi Malaysia UTM kini menerajui kadar kebelipasaran siswazah berkemahiran tinggi dan berpendapatan premium. Naib Chancellernya, Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail berkata, pencapaian itu telah mengubah sudut pandangan Kementerian Pendidikan Tinggi yang kini menjadikan agenda siswazah berpendapatan tinggi sebagai tumpuan baharu. Ujarnya lagi, pelaksanaan inisiatif itu dilihat bertepatan dengan saranan pihak kerajaan dalam mewujudkan dan membangunkan Fakulti Kecerdasan Buatan AI iaitu fakulti pertama seumpamanya di Malaysia dengan peruntukan sebanyak RM20 juta seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2024. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid. Tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari. Daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun
Program ini telah dikendalikan oleh pelajar dari Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia yang telah dilantik oleh pihak masjid bagi membantu menjayakan program tersebut. Kajian fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Kota Kinabalu 93.9. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan Aspirasi 10.1 edisi hari ini 23 November 2023 bersamaan 9 Jamadil Awal 1445 Hijriah. Apa khabar untuk anda? Semoga baik-baik saja. Pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Khamis pagi, yang bekerja bertugas selamat melaksanakan apa saja rutin harian anda dengan sebaik mungkin, dan doa banyak-banyak semoga Allah permudahkan sebaik-baiknya. Terima kasih tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke yang dah pun sama-sama bawakan pengisian kepada anda tadi dengan perkongsiannya dari rancangan-rancangan yang kita rasa memang sangat membina hati jiwa kita tu kan. InsyaAllah nak sambung lagi selepas ni, ada lagi rancangan kita iaitu Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Okay? Di awal ni saya nak kongsikan pesan dari para asatizah. Kalau hari-hari kan kita nak sangat macam-macam dalam hidup ni kan, tapi ingat yang kita minta itu belum tentu terbaik, tetapi yang Allah berikan sudah pasti terbaik. Itu kena yakin tu. Okey, semoga Allah bawakan lagi pelbagai perkara-perkara yang indah, yang istimewa untuk hidup kita. Yang penting teruskan berdoa, usaha dengan sebaik mungkin. Jom, kita nak teruskan lagi untuk waktu ini buka tirai untuk hiburan kita yang pertama. Kita ada Iwan Syahman, lagunya Segalanya Allah. Kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia.
Pengasih Maha Penyayang, Allahu Rabbi yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Pemberi. Sesungguhnya tiada yang layak harus disembah selain Allah. Allahu Rabbi Al-Malikul Quddus, Al-Mutakabbir, Al-Waliyul Kabir. Allahu Rabbi Al-Adlul Latif, Al-Hayyul Qayyum, Al-Waliyul Hamid. Sesungguhnya yang patut disembah tiada yang lain, hanyalah Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha dari segala-galanya. Allahu ya Karim, Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghafur, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah. Puji bagimu ya Allah yang mencapai sekalian alam ini. Maha Pengasih, Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang penuh Engkau redoi. Allahu Rabbi yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu Rabbi yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Pemberi. Sesungguhnya tiada yang layak harus disembah selain Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha dari segala-galanya. Allahu ya Karim, Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghafur, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha dari segala-galanya. Allahu ya Karim, Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghafur, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber,
ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvelcare sekarang. Wakil dari Marvelcare akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi. 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvelcare adalah jawapannya. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberi berbagai gelaran mulia kepada kekasihnya, junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara gelar kebesaran yang Allah kurniakan kepada baginda adalah Raufun, artinya yang amat penyantun.
Rahimun, artinya yang amat penyayang. Rahmatan lil alamin, artinya rahmat kepada semesta alam. Sirajan munira, artinya obor yang menerangi. Dan nurun, yang berarti cahaya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Mafhumnya, Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Sidi Sahal bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu mentafsir makna ayat ini dengan katanya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi hidayah kepada ahli langit dan bumi. Allah mengibaratkan cahaya hidayahnya itu dengan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersimpan di dalam sulbi nenek moyang baginda, umpama lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu adalah ibarat dari hati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tabung kacanya pula ibarat dari dadanya. Maka hati dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam ibarat sebutir bintang yang berkilauan kerana ia dipenuhi dengan iman dan hikmah. Allah berfirman lagi bahawa pelita besar itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu ibarat dari susur galur baginda yang bersambung kepada cahaya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kemudian Allah berfirman bahawa minyak dari pelita itu saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, yaitu ibarat dari kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir terzahir jelas dikenali oleh manusia walaupun ketika baginda masih belum berkata-kata, seperti minyak yang diberkati ini. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita berada di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh dan kita nak bawakan lagi kepada anda rancangan yang kita siap sedia di Khamis pagi, iaitu ada rancangan Tahsinul Ibadah. Seperti biasa, boleh tonton di YouTube, di Facebook, sebab anda boleh sama-sama tonton itu dekat telefon pintar anda, di laptop ke, kalau yang dekat pejabat tu kan, boleh sama-sama tonton sebab mudah untuk kita memahami lagi dalam apa yang akan kita bawakan perbincangan tentang ibadah dan juga hukum hakam. Semualah kita boleh bincang-bincang kat sini, insyaAllah. Okay? Ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan ke dalam WhatsApp konti 0112900404. Mahupun anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen tu dekat YouTube, dekat Facebook IKIM. Letakkan di situ, nanti kita akan bawakan sesi bincang-bincang kita juga. Okey, menerusi pertemuan ini seperti biasa nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang dah pun ada bersama kita dekat konti IKIM. Masya-Allah, nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Masya-Allah, sampai lagi Ustaz kat sini, kira syukur tu kan. Saya dapat tengok Ustaz dekat CCTV, Ustaz sampai dekat depan depan pintu IKIM tu. Allahu akbar. Seronok rasa kan. Sebab kita nak sama-sama lagi bawakan bincang-bincang kita. Untuk kali ini kita nak terus buka kitab lagi. Kalau ada siapa-siapa yang ni memiliki kitab Intisari Matan Al-Zubat, boleh buka sama-sama sebab kita nak terus ke bahagian gadaian dalam Islam. Okey, boleh
boleh tengok terus ke muka surat 155, bab yang ke-25. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan bacaan kitab kita, mungkin sedikit Ustaz mukadimah awal untuk persediaan hati jiwa kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada yang dimuliakan Syafiq, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi sedang pendengar IKIM sekalian. Memahami hakikat bahawasanya dunia dan semestanya mempunyai tuan yang hakiki. Tuan yang hakiki yang mentadbir segala-galanya, sehingga setiap butiran pasir tidak terlepas dari pengetahuannya. Tidak ada sehelai daun yang berguguran di dalam belantara yang gelap gulita, melainkan dia mengetahuinya. Menyadari hakikat ini, maka kita sebagai manusia yang kalau nak dibandingkan dengan semesta alam hanya seperti butiran pasir, terlalu kecil, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dibolak-balik di dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita tunduk dan merendah diri kepada yang memiliki segala-galanya. Kalau di dunia satu orang dia berbangga kalau dia menjadi pengikut kepada satu orang yang besar. Dia menjadi abdi, dia menjadi orang yang mana menurut sahaja perintah orang yang dianggap besar. Kerana bagi dia, kalau saya merendahkan diri, kalau saya dengar cakap dia, maka dia akan tunaikan permintaan saya. Ketahuilah bahawasanya Allah lebih berkuasa untuk tunaikan permintaan kita, lebih berkuasa untuk mencapaikan hasrat kita daripada segala ataupun daripada sesiapa sahaja yang kita letakkan perintah dia di atas jemala kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita perlu belajar dan terus belajar untuk ikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sangat berbeza dengan makhluknya. Kerana Allah, sekiranya kita makin banyak kita minta dengan dia, makin dia sayang kepada kita. Makin banyak kita rayu kepada dia, makin dia sayang kepada dia. Bahkan kalaulah seorang itu dia tak minta dengan Allah, Allah akan marah dan murka kepada dia. Inilah perkara yang sepatutnya kita semua lakukan sebelum kita menutup mata. Ingatlah hakikat dunia adalah sementara. Hakikat dunia tidak ada hakikat. Dunia ini tidak ada hakikatnya, hanyalah sebuah kepalsuan. Hakikat yang sebenarnya akan kita nampak sebenarnya bila kita mati. Orang kata bila seseorang mati dia dah buta mata dia, tapi tidak. Sebenarnya bila seseorang mati, maka mata dia lebih celak, kerana perkara yang dia tak boleh nampak masa dia hidup, dia akan nampak nanti selepas dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Itu dekat Ustaz, satu peringatan untuk kita semua, macam mana kita uruskan hidup ini, kita nak susunkan hidup ini. Pastinya kita kena ikut apa saranan dan juga suruhan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berbekalkan panduan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga yang akan dapat jadi bekalan buat kita, insya-Allah. Semoga akhirat kita itu akhirat yang memang membela kita dengan amalan yang terbaik, yang ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jom kita nak teruskan lagi sesi perbincangan kita dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Jom kita buka kitab sama-sama. Kita nak teruskan untuk gadaian dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrahin ar-ruju'u ma lam yaqbidi mukallafun bi'idnihi hina radi.
Maksudnya, penggadai boleh menarik balik akad gadaian selagi barang gadaian itu belum dipegang lagi oleh pemegang gadaian yang mukallaf dengan izinnya ketika dia, yakni penggadai, redha dengannya. Kalau saya boleh refresh balik ingatan kita kepada rukun-rukun gadaian. Sebelum kita meneruskan syarahan kepada bait syair yang kita baca pada hari ini, yang pertama, sekali lagi saya ulang, gadaian ini objektifnya adalah tawassuk. Tawassuk dengan makna bahasa mudah-mudahnya kita kata dia adalah backup. Dia adalah backup kepada apa? Kepada hutang yang kita bagi. Kita bagi hutang kepada orang, kita tak nak bagi secara tidak ada perlindungan kepada kita. Jadi bagaimana kita nak melindungi hutang tersebut? Mungkin orang tu kelak dia tak bayar ke, ataupun dia tak mampu nak bayar ke, maka kita ada cagaran barang dia yang kita pegang. Maka dialah akan melindungi hutang kita. Apabila dia tidak mampu untuk membayarnya, maka kita akan jual. Itu adalah objektif ataupun maksud daripada pensyariatan gadaian. Dan di dalam akad gadaian ini ada beberapa rukun. Yang pertama, ar-rahin, orang yang menggadai. Orang yang menggadai. Yang kedua, murtahin, orang yang menerima gadaian. Yang ketiga, marhun, barang yang digadai. Yang keempat, marhun bihi, hutang yang kerananya barang digadai. Nombor 5, sirah, ijab dan kabul. Ada 5 yang disebut sebagai rukun-rukun gadaian. Siapa yang akan meletakkan barang gadaian? Ar-rahin, orang yang menggadai. Siapakah yang akan memberi hutang? Yang kerananya digadai barang. Murtahin, orang yang terima gadaian. Setelah kita refresh pelajaran kita sebelum ini berkaitan dengan rukun-rukun gadaian, mari kita lihat apa yang disebut oleh pengarang di dalam bait syair yang kita bicara pada pagi ini. Lirrahinir ruju'u ma lam yaqbid mukallafun biiznihi ina radi. Bagi orang yang menggadai, ar-ruju', rujuk ni maksudnya ambil balik, cancel, batalkan. Batalkan apa? Batalkan akad gadaian selama mana belum diambil oleh seorang yang mukallaf dengan izinnya ketika dia redha. Apa maksud dia? Maksud dia, bila seseorang dia gadai barang, bila dia gadai, dia kena faham risiko dia. Sebelum kita berfikir ataupun sebelum kita meneruskan akad gadaian, kita kena faham satu perkara. Ini kita sebut sebagai risiko. Apa dia? Kalau kita bersetuju untuk meletakkan barang kita sebagai cagaran, maknanya apa? Maknanya barang itu akan di bawah takluk orang yang menerima cagaran tersebut. Okey, kalau contohnya satu orang tu dia berhutang. Dia gadai apa? Dia gadai tanah dia. Dia gadai tanah dia. Dia kena ingat, risiko dia apa? Tanah dia itu dia tidak boleh buat apa-apa. Pertukaran milik. Pertukaran milik. Tanah itu dia tak boleh buat apa-apa pertukaran milik. Contohnya dia tak boleh jual. Contohnya dia tak boleh bagi kat sesiapa selagi mana dia belum melunaskan bayaran hutang. Jadi kalau kita bersedia untuk menerima dan menanggung risiko itu, kita buat. Itu risiko dia. Dan perkara ini wajar, bukan suatu kezaliman, wajar. Kerana apa? Tujuan daripada pensyariatan gadaian adalah untuk melindungi hak penerima gadai.
melindungi hutang dia. Kalaulah orang yang menggadai sesuka hatinya, dia boleh nak buat apa pada barang yang dia telah gadai. Dia nak jual, dia boleh jual. Dia nak bagi kat orang lain pindah milik, dia boleh buat. Maka bagaimana objektif daripada gadaian akan tercapai? Dia nak jual, rupanya barang tu penggadai dah serah kat orang lain. Maka menyebabkan tidaklah mencapai hasrat daripada gadaian, iaitu bila pihak yang menggadai itu gagal ataupun tidak mampu untuk bayar hutang, kita dapatlah jual barang dia yang dicagak. Daripada hasil jualan dapatlah kita menampung hutang yang kita sepatutnya dapat. Betul. Kalau tak dapat penuh pun boleh dapat separuh. Itu risiko. Sekarang ni bilakah barang cagaran itu dikira terikat dengan gadaian? Dia akan dikira terikat apabila pihak yang menerima cagaran tu dah ambil. Pihak yang menerima cagaran itu dah ambil. Ataupun sudah diserahkan kepada dia. Selagi mana belum diserahkan, kita boleh tarik balik. Itu yang nak diterangkan. Selagi mana kita belum serah, kita boleh kata tak jadilah. Boleh ambil balik. Boleh. Okay. Tapi kalau dah serah, kalau dah serah, khalas. Habis. Tak boleh. Okey. Tak boleh. Itu yang nak diterangkan. Walirrahinir rujuk. Orang yang menggadai dia boleh rujuk. Tapi selagi mana belum diserahkan ataupun belum diambil orang yang menerima gadaian. Dan orang yang menerima gadaian itu syarat dia mesti mukallaf. Yang terima gadaian tu, yang terima serahan itu, yang ambil barang kita yang dijadikan sebagai cagaran itu, dia mesti mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf, serahan itu tidak sah. Kalau dia tidak mukallaf, ambilnya itu tidak sah. Dia perlu mukallaf. Yang pertama. Yang kedua, serahan itu ataupun ambilnya itu mesti dengan izin kita. Dia tak boleh satu orang dia kata aku dah deal, dia akan cagar barang dia ke aku, kita hantarlah kumpulan apa ke pergi ambil barang secara paksa, orang tengah, dengan kekerasan. Kan ada syarikat ni yang dibuat kerja ni. Jadi ambil secara kekerasan. Tak boleh. Okay. Walaupun ada deal cagaran, tak boleh juga ambil secara kekerasan untuk kali yang pertama. Dengan paksa ke tak boleh. Okay. Dia mesti, sebab apa? Akad cagaran itu sendiri akad sukarela. Kalau orang itu contohnya okey, dia nak pinjam, kita minta dia jaga tanah dia, terpulang pada dia. Betul. Kalau dia nak jaga, dia jaga. Kalau dia tak nak jaga, itu hak dia. Dan kita juga yang nak bagi hutang juga ada pilihan, option. Okey, kalau kau tak nak jaga, aku tak bagi hutang. Di situ dia punya main tarik tali dia. Tetapi kedua belah pihak mempunyai hak masing-masing. Pihak yang memberi hutang, tak ada siapa-siapa paksa dia bagi hutang. Dia boleh bagi tanpa cagaran, dia boleh bagi dengan cagaran. Pihak yang menerima hutang ataupun membuat hutang itu, dia boleh berhutang dengan meletakkan cagaran. Dia boleh membuat hutang tanpa meletakkan cagaran. Cuma yang dalam bait syair ni dia nak bagi tahu bilakah akad rahan itu akan menjadi lazim, dah tak boleh dicancelkan. Dengan bahasa yang lain, tidak boleh dicancelkan apabila serahan telah dibuat. Kalau serahan belum buat, kita boleh cancel lagi. Tapi kalau serahan barang cagaran sudah dilakukan, maka tiada lagi pembatalan, kecuali kalau pihak yang menerima cagaran itu dia secara sukarela melepaskan hak dia. Dia ada hak untuk ada barang yang dijaga sebagai lindungi hutang dia. Tapi dia tengok orang tu kesian pula tak dapat pakai motor dia contoh. Kesian pula tak dapat guna barang dia. Tak apalah, ambillah balik. Aku lepaskan bagi balik cagaran ini. Itu terpulang kan. Tapi daripada pihak kita yang menjaga, dia mati kat situ. Selagi belum lunas, maka tidak boleh kita tasarruf. Tasarruf ni maksudnya tak boleh kita pindahkan milik
tak boleh kita hebahkan, tak boleh kita jual. Itu maksud bab syariah yang kedua daripada bab cagaran ini. Mukallafun biiznihi hina radi. Wa innama sabo? Ya, boleh Ustaz. Yadmanuhu al-murtahinu idza ta'adda fil ladhi yu'tamanu. Baik, maksudnya pemegang gadaian wajib menjamin gadaian itu apabila dia sengaja cuai dalam menjaga barang gadaian. Pemegang gadaian, bila barang kita, bila barang kita yang dicagar itu ada di tangan orang lain, di tangan siapa? Dalam kes kita ni, di tangan penerima gadaian. Dia simpan dekat dia, dia simpan kat kedai dia. Macam orang gadai barang kemas lah. Bukankah barang kemas itu akan disimpan oleh kedai pajak gadai tu? Sekarang ni daripada segi tanggungan ataupun daripada segi tanggungjawab, sejauh mana tanggungjawab pihak yang simpan barang kita itu terhadap barang kita. Sebab barang tu kita punya. Orang yang buat ataupun orang yang menerima gadaian ni, dia kena faham barang cagaran itu bukan dia punya, masih lagi milik orang yang mencagah. Dia memegang barang itu sebagai yad amanah. Dia pegang cagaran itu sebagai yad amanah. Yad amanah sahaja. Maka kalau berlaku apa-apa, contohlah dia simpan barang kemas kita, kedai dia kena rompak, bencana ke kan? Bencana datang, adakah dia kena ganti? Itu soalan dia. Adakah kedai pajak gadai tadi ataupun adakah orang yang memberi hutang dan mengambil canggaran, dia kena ganti ataupun tidak? Penting tajuk tu. Kalau tidak, masing-masing saling salah menyalahkan, saling tunjuk-menunjuk. Kau lah kena ganti. Kemudian pihak satu lagi kata, tak, aku tak kena ganti. Soalannya, kena ganti ke tak kena ganti? Apa-apa dia punya undang-undang dia? Ataupun apa dia punya hukum dia? Hukum dia adalah yad. Yad ni maksudnya pegangan pihak yang menerima cagaran terhadap barang yang dicagar. Pegangan dia itu, dia dipanggil apa? Yad amanah. Yad amanah. Bila ia disebut yad amanah ni, bila disebut yad amanah, selagi mana tidak ada unsur kecuaian dalam menjaga barang itu, maka dia tidak perlu ganti rugi. Ingat tak ada soalan yang bertanya tentang barang yang dijaga itu hilang, kena curi. Kena curi. Sebelum ni kita dah jawab soalan tentang perkara ini. Kalau ada unsur ta'addi, kalau ada unsur taksir, maka dia perlu ganti rugi. Tapi kalau tidak ada unsur kecuaian, kalau tidak ada unsur taksir, seperti bencana, bencana benda yang tidak dijangka. Tapi kalau dijangka, ada juga. Ada benda, contohnya bulan 12 ni. Bulan 12 ni adalah bulan terkujuh dan tempat tu memang biasanya banjir. Kedai dia pula jenis kedai bawah. Contoh dia. Senang banjir. Maka kalau dia simpan juga dekat kedai bawah tadi, dah lalu datang banjir, air rosakkan barang, dia kena ganti. Dia kena ganti. Tapi kalau dia faham bahawasanya sekarang musim banjir, so saya pindahkan ke tempat lain, dalam keadaan itu berlaku keadaan yang luar daripada kebiasaan, bencana yang luar daripada kebiasaan. Biasa air tak naik, ni sampai 3 naik, contoh tsunami lah contoh kan, nauzubillah min zalik. Maka pihak yang menerima cagaran tidak wajib ganti rugi, dan kita yang meletakkan cagaran tidak boleh membebankan dia untuk mengganti rugi. Kalau kita bebankan dia, kita kata tak, kok mana pun saya nak awak ganti rugi, lalu orang ni kerana serba salah, dia bayarlah juga, dia ganti rugi juga. Hukumnya kalau ia tidak berlaku secara redha, hukumnya haram. Tak boleh.
Sebab sebenarnya dia tak perlu ganti rugi. Dia tak perlu ganti rugi. Kalau kita paksa dia ganti rugi juga, kita ambil wang ganti rugi tadi, maka sebenarnya kita telah makan benda yang haram. Hati-hati. Orang-orang yang menuntut ganti rugi ni, kadang-kadang dia menuntut ganti rugi secara salah. Syariat kata kau tak boleh tuntut ganti rugi ni. Tapi dia gunakan veto dia gunakan kekerasan dia guna viral dia sekarang kan. Membuat satu keadaan sehingga orang terpaksa malas nak gaduh. Contoh kan, orang Melayu malas nak gaduh atau nak hentikan mulut orang. Bayarlah juga tapi tak redha. Maka itu juga dipanggil memakan harta orang secara salah. Baik Ustaz. Itu dia dia punya penerangan dan juga kefahaman dekat situ tentang gadaian supaya kita lebih tahu bagaimana kaedah, apa polisinya terlibat, apa hukum-hukumnya. Baik, kita ada satu lagi bait syair Ustaz. InsyaAllah kita akan cuba dapat selesaikan insyaAllah, dan kita akan berehat seketika. Untuk anda kalau ada soalan pertanyaan, terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 mahupun letakkan juga soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube Live IKIM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu,
tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang untuk kita nak sama-sama bawakan lagi bual bicara kita yang penuh manfaat ini. Like, komen, share dekat dalam platform media sosial Radio IKIM di Facebook juga di YouTube IKIM di situ, dan kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang kita dalam kitab Intisari Matan Al-Zubat, iaitu dalam bab gadaian dalam Islam. Ustaz, jom kita nak teruskan lagi perbincangan selanjutnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penyair, wa yamfakku bil ibra wa faskhir rahni kada idza zala jami'ud daini. Maksudnya, terlerai ikatan, yakni gadaian pada barang yang digadai ini, dengan dihalalkan semua hutang atau akad gadaian ini dibatalkan oleh pemegang gadaian, dan begitu juga apabila telah terlunas kesemua hutang penggadai. Bila cagaran dibuat, maka barang yang dicagar diikat. Selagi mana belum dilunaskan hutang, maka barang cagaran itu tidak boleh dipindah milik. Bilakah ikatan itu akan terlerai? Bila? Itu yang kita akan belajar pada bait syair yang keempat ini. Ikatan gadaian itu akan terlerai. Pertama yang disebutkan di dalam matan, bil ibra, dengan dihalalkan. Dengan dihalalkan semua hutang. Satu orang dia bagi hutang, dia ambil cagaran, barang yang dicagar ada kat tangan dia. Kemudian dia halalkan. Dia kata tak payah bayarlah, aku halalkan. Dia happy sangat hari itu. Semua orang yang hutang dengan dia halalkan. Maka secara automatik, semua barang-barang yang orang cagar yang ada pada dia kena pulangkan balik. Sebab dah tak ada sebab dia pegang. Pegang sebab apa? Hutang sudah settle, sudah dihalalkan. Dia sudah tidak mempunyai hak untuk memegangnya. Itu yang pertama, iaitu bil ibra. Yang kedua, atau akad gadaian itu dibatalkan oleh pemegang gadaian. Dia tidak mahu meneruskan. Tadi saya sebut tadi, iaitu pihak yang menerima cagaran, ataupun diterjemah di sini pemegang gadaian. Dia mempunyai hak dan kebebasan untuk tidak meneruskan gadaian. Itu hak dia. Gadaian itu memang diperuntukkan untuk jaga hak dia. Kalau pemegang hak sendiri yang melepaskan hak dia, tidak ada apa-apa komen. Tidak perlu dibicarakan lagi. Yang tak boleh batalkan ni yang menjaga, dia tak boleh batalkan. Tetapi yang memegang cagaran, yang memegang gadaian, dia boleh batalkan. So yang kedua apa? Yang kedua, pemegang gadaian membatalkan. Yang ketiga, apabila telah terlunas semua hutang, ataupun orang yang berhutang tadi dia telah dapat dan berjaya melunaskan keseluruhan hutang, maka apabila hutang dah settle, maka dia perlu serahkan balik barang yang dijaga,
tidak ada sebab lagi, tidak ada hak lagi untuk dia pegang gadaian tersebut. Tetapi kalaulah hutang masih berbaki, dalam kitab sebut, kalaulah hutang itu masih berbaki walaupun 1 dirham. Hutangnya 100,000 dirham lah contoh. Dia dah bayar semua sekali kecuali 1 dirham. Tetap dia tak boleh ambil balik barang tu. Tetap tak boleh. Dia kena lunaskan juga 1 dirham. Dia tak boleh guna alasan, aku dah bayar 99. Tinggal 1 dirham saja. Berkira ke? Ya. Daripada segi haknya. Maksudnya, daripada segi haknya, pemegang gadaian boleh tak serah. Tapi daripada segi budi bicaranya, takkanlah satu dirham. 1 dirham pun nak kira, nak pegang juga. Kan? Tak luak kau punya rezeki. Macam tu lah. Tapi kalau nak bicara dari segi hak, begitulah. Sekali lagi kita sebut, dalam bab muamalat ni, kita janganlah semata-mata berurusan dengan orang hanya di dalam border hak kita. Adalah juga ihsan, adalah juga toleran, adalah juga peri kemanusiaan. Memanglah kita punya hak macam tu. Tetapi budi bicara juga perlu dipertimbangkan dalam nak melancarkan urusan muamalat. Jangan terlalu, orang kata, jangan terlalu birokrasi yang tidak diperlukan. Ada juga budi bicara yang perlu dipertimbangkan. Maka kita pertimbangkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu dia kan Ustaz. Kalau kita lihat di situ beberapa perkara penting dalam bab gadaian ni, dan kita harap berikan terus fokus kita dan penelitian kita kalau kita berurusan setiap hari lah kan Ustaz. Jual beli dan semua ini terlibat dalam urusan gadaian, kita ambil maklum dalam perkara tersebut. Okey, kita ada soalan juga Ustaz berkaitan dengan gadaian ni. Kalau di Facebook, kita ada soalan dari sahabat kita namanya Norashikin Hussein bertanya, Ustaz, jika pihak A menggunakan geran tanah untuk meminjam 50,000, namun nilai tanah tersebut adalah 150,000. Pemberi pinjam B hanya mampu beri pinjam 50,000 saja. Adakah gadaian begini dikira sah, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Gadaian tidak semestinya sama banyak dengan hutang. Gadaian tidak semestinya sama banyak dengan hutang. Janji barang yang dicagak itu kelak boleh melunaskan hutang. Boleh melunaskan apa? Boleh melunaskan hutang. Jadi kalau hutangnya 50,000, dia cagak barang yang lebih daripada 50,000, itu memang sangat-sangat boleh lah. Sangat-sangat boleh lah, sebab dia begitu terjamin lah dia punya hak dia kan. Yang masalahnya kalau barang tu kurang daripada, lebih bagi kurang daripada 50,000. Hutangnya 50,000, barang ni cagak, dia hutang 50,000. Bagi cagaran basikal, harga 100. Jauh. Macam mana tu? dalam dia nak menerima cagaran tadi. Okey, baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita bertanya, Ustaz, bolehkah menggunakan duit gadaian untuk mengerjakan umrah atau haji, Ustaz? Mengerjakan duit gadaian, maksud yang bertanya ni Fatimah Zahra, maksud yang bertanya ni maksudnya dia berhutang. Dia point dia kat situ sebenarnya. Bolehkah satu orang itu berhutang dengan cara menggadai dan menggunakan duit hutang tersebut pergi mengerjakan haji? Begitu. Kalau saya tak salah faham, maksud yang bertanya begitu. Boleh. Adakah ataupun kita ringkaskan soalan, adakah boleh satu orang dia menggunakan duit hutang, duit yang dia berhutang dengan duit tersebut untuk pergi buat umrah haji? Boleh, tapi dengan syarat hutang itu bukan hutang riba. Hutang itu bukan hutang konvensional. Hutang itu adalah hutang yang dibenarkan oleh syarak. Dalam bab cagaran dan gadaian ni, tidak semestinya dia secara formal. Sesama kita, sesama kenalan, bukan semestinya nak jadi cagaran, nak jadi pajak gadai ni mesti kat kedai pajak gadai. Sesama kawan, sesama kawan kita boleh minta cagaran, kita boleh minta gadaian. Dan biasanya kalau satu orang berurusan dengan kedai pajak gadai, dia akan terlibat dengan riba, kerana
tidaklah hutang ditawarkan, melainkan hutang itu ditawarkan bersama dengan riba, kan? Bersama dengan interest